Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah, tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Bersama saya Ustazah Atun binti Moshidi. Hasil pembelajaran, murid-murid dapat mengetahui mengenai latar belakang, isi-isi perjanjian, kesan perjanjian, seterusnya iktibar Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum kita belajar lanjut mengenai Perjanjian Hudaibiyah, ingin Ustazah perkenalkan latar belakang Tanah Arab Saudi. Ini adalah ilustrasi padang pasir, mungkin pada zaman dahulu, pergerakan penduduk-penduduk Tanah Arab dari satu tempat ke satu tempat. Kemudian, perjalanan yang dipanggil daripada Madinah ke Hudaibiyah. Hudaibiyah ialah nama tempat yang terdapat di Mekah sebelum sampai ke Mekah. Okey, ini adalah Madinah, Masjid Nabawi, kemudian Zulhulaifah, tempat miqat, ada masjid. Seterusnya, inilah Hudaibiyah. Tempatnya berbatu-batu, berbukit-bukit. Dan ini adalah Mekah, tempat Baitullah. Perjalanan menggunakan kereta mengambil masa 4 jam 54 minit dengan jarak 473 km. Manakala jika berjalan kaki tanpa henti, perjalanan mengambil masa 4 hari 3 jam. Okey, dapat bayangkan perjalanan pada zaman dahulu. Tidak ada kenderaan. Okey, kita terus kepada tajuk kita pada hari ini. Latar belakang Perjanjian Hudaibiyah. Boleh rujuk surah Al-Fath ayat ke-27. Urutan peristiwa. Pertama, Rasulullah bermimpi baginda bercukur rambut, kemudian masuk ke Mekah. Seterusnya, baginda dengan para sahabat dan kaum muslimin Madinah membuat persiapan untuk menunaikan umrah ke Mekah. Bila? Kejadian ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Pergerakan daripada Madinah ke Mekah. Tujuannya adalah untuk menunaikan umrah. Rasulullah dan 1,400 kaum muslimin di Madinah. Mereka membawa bersama haiwan ternakan untuk sembelihan. Seterusnya, setiba di Zulhulaifah, baginda dan para sahabat serta kaum muslimin berniat untuk berihram. Rasulullah dan para sahabat mengetahui mendapat berita bahawa mereka akan dihalang oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi, mereka menggunakan jalan yang jarang dilalui walaupun mendapat perjalanan yang sukar. Seterusnya, baginda berhenti di Hudaibiyah, iaitu di Saniyatul Mirar. Mengapa baginda berhenti? Ini kerana unta baginda iaitu Al-Kaswa' tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sinilah wakil daripada pihak kafir Quraisy datang berunding dengan Rasulullah dan bertanyakan tujuan baginda untuk datang ke Mekah. Orang yang pertama berjumpa dengan Rasulullah bernama Budail bin Warqa' al-Khuzai. Seterusnya, wakil yang kedua dan ada beberapa wakil lagi ialah Urwah bin Mas'ud. Mereka bertanyakan tujuan Rasulullah dan rombongan untuk sampai ke Mekah. Apakah jawapan Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk menunaikan umrah semata-mata. Urwah bin Mas'ud kembali ke Mekah, meyakinkan penduduk Mekah bahawa Rasulullah hanya menunaikan umrah di Mekah. Kejadian Bai'atur Ridwan. Apakah Bai'atur Ridwan? Bai'atur Ridwan ialah ikrar taat setia kaum muslimin untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam.
Mengapa bai'atul ridwan ini terjadi? Ini kerana wakil daripada pihak Muslim iaitu Saidina Uthman bin Affan telah berunding dengan puak musyrikin Mekah. Namun dikabarkan Saidina Uthman telah dibunuh. Hal ini yang membangkitkan bai'atul ridwan. Diberikan nama bai'atul ridwan kerana dibuat bai'ah di bawah sepohon pokok. Seterusnya, mereka mendapat perkabaran bahawa Saidina Uthman sebenarnya tidak dibunuh. Maka, kemudian berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Mengapakah perjanjian Hudaibiyah berlaku? Bai'atul Ridwan menggerunkan musyrikin Mekah. Lalu, mereka menghantar wakil untuk berunding dengan pihak Muslimin Madinah. Wakilnya bernama Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah. Mereka membuat persetujuan. Rasulullah bersetuju dengan syarat-syarat yang dikemukakan dan baginda meyakinkan pihak Muslim bahawa ini adalah perintah Allah dan Allah tidak akan sesekali mempersia-siakan mereka. Seterusnya, termeterailah perjanjian Hudaibiyah, yakni perjanjian secara bertulis. Akhir sekali, Rasulullah bertahallul. Tahallul. Apakah tahallul? Tahallul ialah perbuatan, yakni bercukur rambut dan sembelih ternakan yang membebaskan daripada larangan ihram. Hal ini kerana Rasulullah dan para sahabat serta kaum muslimin tidak jadi umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Siapakah yang bertahallul? Rasulullah dan kaum muslimin Madinah. Apa reaksi kaum muslimin apabila disuruh bertahallul? Mereka cuma berdiam diri kerana berduka cita umrah mereka dihalang pada tahun tersebut. Maka apa tindakan Rasulullah? Rasulullah kemudiannya bertahallul terlebih dahulu atas cadangan isterinya yang bernama Ummu Salamah. Setelah melihat Rasulullah bertahallul, akhirnya kaum muslimin pun mengikut baginda bertahallul. Perjanjian Hudaibiyah. Terdapat 5 isi perjanjian Hudaibiyah yang masing-masingnya membawa kesan dan implikasi terhadap umat Islam pada ketika itu dan pada ketika ini. Amnya. Kita lihat isi yang pertama. Genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata bermaksud tidak boleh mengeluarkan senjata. Hal ini dapat mengelakkan pertumpahan darah. Selain itu, kegiatan dakwah bebas dijalankan. Isi perjanjian kedua. Kaum muslimin tidak dibenarkan umrah pada tahun itu, yakni tahun ke-6 Hijrah. Dengan itu, muslimin lebih berazam untuk menunaikan umrah pada tahun berikutnya. Ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak lain. Hal ini memberi manfaat dan peluang untuk Rasulullah menjalinkan hubungan dengan negara Arab lain-lain serta kabilah-kabilah yang lain. Syarat keempat. Pihak Quraisy Mekah yang datang kepada Rasulullah tanpa izin walinya hendaklah dipulangkan kepada pihak Mekah. Hal ini sebenarnya memberikan peluang kepada penyebaran Islam dengan adanya muamalah orang Islam dan bukan Islam di Mekah. Isi perjanjian yang kelima pula, pihak Rasulullah yang datang ke pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Hal ini menjadikan semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Lihat betapa bijaknya isi-isi perjanjian Hudaibiyah ini memberikan kesan kepada dakwah Islam pada ketika itu. Iktibar peristiwa perjanjian Hudaibiyah, terdapat 3 peringkat, iaitu kepada pemimpin, kepada rakyat yang dipimpin, seterusnya kita sendiri sebagai seorang yang beragama Islam. Iktibar kepada pemimpin
seorang pemimpin hendaklah bijak mengatur strategi dalam pentadbiran dan pengurusan. Selain itu, hendaklah sentiasa tenang dan rasional dalam membuat keputusan. Sebagai orang yang dipimpin pula, kita hendaklah sentiasa taat mengikut perintah pemimpin selagi ianya tidak bersalahan dengan syarak ataupun hukum Islam. Seterusnya, memberikan sokongan yang padu kepada pemimpin dan bertoleransi dalam apa jua perkara. Sebagai seorang Islam pula, perjanjian ini memberikan kita iktibar kita perlu sentiasa taat kepada Allah dan Rasul dalam apa juga keadaan. Seterusnya, kita hendaklah menepati janji. Selain itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam apa juga pekerjaan yang kita lakukan. Perjanjian Hudaibiyah sebenarnya merupakan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Itu sahaja pembentangan ataupun tentang tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Ustazah berharap semua murid dapat memahami isi pelajaran pada hari ini.